Salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk pentafsiran akhir tahun 2021 bagi tingkatan 1. Soalan 1, antara berikut yang manakah bukan nombor nisbah? Bukan nombor nisbah maksudnya bukan nombor pecahan, bukan bentuk nombor pecahan. Jadi kita lihat soalan pilihan A 0.618, kita cuba tukar kepada pecahan. $618/1000. Pilihan jawapan B adalah bentuk pecahan dan juga nombor perpuluhan yang berulang-ulang. Jadi dia adalah nombor nisbah. C juga bentuk pecahan adalah nombor nisbah. Jadi bukan nombor nisbah adalah D. Soalan seterusnya, rajah menunjukkan sebahagian daripada satu garis nombor. Jadi kita perlu cari nilai setiap bahagian untuk garisan nombor ini. Jadi kita lihat ada dua nilai nombor. Jadi kita mesti tentukan beza antara kedua-dua nombor ini. Jadi bezanya kita kena tolakkan. -6 tolak -21. Dan di antaranya ada berapa bahagian? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian, kita perlu bahagi dengan 5. Maka -6 tolak hampir dengan negatif menjadi positif. Positif 21 bahagi 5. Sama dengan berapa? Ya, 3. Maka setiap bahagian ini adalah ditambah 3. Mula daripada negatif 21 tambah 3, negatif 18. Negatif 18 tambah 3, kita akan dapat negatif 15. Negatif 12. Negatif 9. Negatif 6. Negatif 3. Berapa seterusnya? Ya, 0, 3, 6, 9 dan 12. Cari hasil tambah PQR. Kita lihat P negatif 12 nilainya dengan R 12. Maka negatif 12 tambah 12 0, maka kita akan dapat 3. Soalan seterusnya, hitungkan ungkapan jawapan dalam sebutan terendah. Maka kita lihat ada operasi tolak dan darab. Kita akan buat operasi darab dahulu. Darab dahulu. Maka dengan kaedah pembatalan, kita boleh batalkan 3.
2 dengan 8. Jadi 8 kita batalkan dapat 4, 2, 1. Jadi 1/6 tolak yang tinggal 1/4 dengan nilai ada negatif. Pastikan nilai negatif tidak tertinggal. Ketolak hampir pada negatif menjadi positif. Maka kita cari faktor punya yang terendah antara 6 dan 4 berapa? Supaya kita dapat samakan pembawanya. Ya, kita akan samakan dengan 12. 6 darab 2, 12. 1 darab 2, 2. 4 darab 3, 12. 1 darab 3, 3. Kita dapat 2 tambah 3, 5. 1, 5 per 12. Seterusnya cari nilai bagi punca kuasa 15 darab punca kuasa 30. Maka kita perlu mudahkan pecahan ni menjadi nombor bulat. Maka di dalam ni kita boleh faktorkan 15 darab 2 sama dengan 30. Maka kita dapat mudahkan punca kuasa 15. Maka punca kuasa 15 darab punca kuasa 15 dapat berapa? Di mana hukum bagi punca kuasa bila punca kuasa A darab dengan punca kuasa A akan dapat A. Jadi sama dengan 15 darab punca kuasa 2. Untuk soalan 5 diberi punca kuasa 3, 20 sama dengan M, maka M kuasa 3 sama dengan berapa? Bukan dengan asas algebra. Apabila di sebelah kiri persamaan punca kuasa 3 A ditukarkan ke sebelah kanan persamaan akan menjadi A kuasa 3. A kuasa 3. Maka di sini apabila punca kuasa 3 bagi 20 ditukar ke sebelah akan menjadi kuasa 3. Maka kita dapat 20. Seterusnya soalan 6, hitungkan nilai bagi negatif 5 bahagi 5 tolak 8. Ya, semestinya kita akan buat operasi bahagi dulu. Negatif 5 bahagi 5 kita akan dapat berapa? Ya, negatif 13 tolakkan dengan 8. Baik, bila sama simbol negatifnya maka dia akan tambah. Akan dapat berapa? Ya, negatif 21. Seterusnya soalan 7.
Apakah penyelesaian bagi ketasnamaan 4 tolak X lebih kecil sama dengan 6? Maka kita nak selesaikan bagi kesamaan ini, kita akan jadikan X sebagai rumus ataupun boleh ubah tunggal. Boleh ubah tunggal dan bernilai positif. Maksudnya positif X terletak di sebelah kiri akhirnya. Maka kita lihat di sebelah negatif X ada 4. 4 tolak X. Maka kita perlu hapuskan 4. Bagaimana nak hapuskan 4? Maka kita akan tolak 4 kepada dua belah ketasmaan. Maka 4 tolak 4 tolak X lebih kecil ke di sebelah kanan ketasmaan juga kita akan tolak 4. 4 tolak 4 sifar, kita akan dapat negatif X lebih kecil daripada 2. Maka ada negatif X kan. Negatif X kita perlu jadikan positif. Macam mana nak jadikan dia positif? Ya, kita perlu bahagi dengan negatif 1 kepada kedua-dua belah ketasmaan. Bila kita bahagi je negatif 1, maka simbol lebih kecil akan menjadi lebih besar. 2 dibahagikan dengan negatif 1 juga. Maka negatif X bagi negatif 1 akan jadi positif X lebih besar daripada negatif 2. Jawapannya D. Kemudian pemudahkan 8D tolak 5E tolak 6 negatif atau tolak 3D. Kita perlu kembangkan dulu kurungan ini. Maka 8D tolak 5E. Negatif ni maksudnya negatif 1 darab 6. Kita akan dapat negatif 6. Negatif 1 darab negatif 3D akan jadi positif 3D. Lepas tu kita himpunkan ungkapan algebra atau sebutannya yang sama. Boleh ubah yang sama. 8D ditambah dengan 3D. Kita kumpulkan supaya kita dapat mudahkan. Tolak 5E tolak 6. Maka kita tambahkan kedua-dua. Okey, sebutan yang sama dapat 11. 11D tolak 5E tolak 6. Soalan 9. M kuasa 5 darab N kuasa 3 bahagi 5P bahagi negatif 2/5 M kuasa 6 darab N. Bila kita jumpa bahagi saja, kita tukarkan bahagi jadi darab. Maka 5 ini kita akan naik ke atas. 2 kita akan turun ke bawah bersama M kuasa N darab N kuasa 1. Okey, kita terbalikkan. Baru kita buat kaedah pembatalan. M kuasa 5 dengan M kuasa 6. Kita akan dapat M kuasa 1. N kuasa 3
Kita batalkan dengan N. Kita akan dapat N kuasa 2. Batalkan 5. Bagi pengangka dan penyebut. Selanjutnya kita dapat 1. Maka N kuasa 2 per P atau bahagi P darab negatif 1/2M. Darab je, terus kita darabkan pengangka dengan penyebut. N kuasa 2 darab negatif 1 P darab 2M. Tak perlu samakan pembawa. Untuk samakan pembawa hanya operasi tambah dan tolak sahaja. Terus kita darab sahaja. Maka kita akan dapat negatif N kuasa 2 bahagi 2MP. Akhirnya, soalan 10, belajar menunjukkan sebuah pentagon. Apakah nilai X tambah Y? Kita lihat pentagon ni adalah pentagon tak seragam. Tak seragam, tapi nilai jumlah bagi pentagon ni sama dengan seragam. Keberapakah jumlah sudut pendalaman ni untuk pentagon? Ingat lagi? Ya, 540. Kalau segi 3, 180 kan. Segi 4, 360. Segi 5 atau pentagon sama dengan 540. Jika kita lupa, kita boleh guna rumus N tolak 2 darab 180. Maka N tu kita gantikan dengan bilangan sisi bagi pentagon 5. Jadi 5 tolak 2 darab 180. Kita bahagikan dengan N juga. Ataupun bilangan sisinya itu 5. Bahagi 5. Itu untuk siap sisi yang seragam. Tapi kalau kita cek jumlah, N tolak 2 darab 180 sahaja. N tolak 2 darab 180. Selanjutnya kita akan cari sudut pendalaman yang lain untuk kita dapatkan nilai X tambah Y. Kita lihat sini ada sudut apa ni? Ya, sudut pengenap atau sudut garis lurus. Kita cari baki bagi sudut pendalaman ini dengan tolakan dengan 180. Ya, 180. Kita akan dapat 75. Sudut conjugate. Okey, sudut conjugate. Jadi kita perlu tolakkan 67 ni dengan 360. Dapat berapa? Sembak guna kalkulator masing-masing dapat berapa? Ya, 293. Maka 540 kita tolakkan dengan 293, tolak 75, tolak 35, maka kita akan dapat X tambah Y. Kita dapat nilai X tambah Y sama dengan 137. Selanjutnya kita akan bincang soalan 11.